باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. 6. Bab berkenaan dengan tidak ada sembahyang sunat sebelum sembahyang dua raya, dan juga tidak ada sembahyang sunat selepas dua sembahyang raya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan قال أخبرنا أبو داود الطيالسي أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Fitr, raya puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat sembahyang raya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang, yakni tidak sembahyang sunat, qablaha ay qabla salatil Eid wala ba'daha, dulu daripada sembahyang raya dan selepas daripada sembahyang raya. Wa fil bab an Abdullah bin Amr wa Abi Sa'id قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. Sekumpulan ulama dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'i, mereka menganggap adanya sembahyang sunat selepas sembahyang 2 raya dan juga sebelum sembahyang raya. Ada berbeza pendapat. Ada yang kumpulan sahabat dan tabi'i kata boleh sembahyang sunat itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang amalan sunnah dia hanya hari raya sembahyang raya saja, tidak ada sembahyang sunat sebelum dan selepas raya. Pendapat Imam Syafi'i sama menepati dengan hadis bab itu. Wal qaulul awwalu asahhu, dan pendapat pertama yang kata tidak ada sembahyang sunat sebelum dan selepas sembahyang raya itu, pendapat itu asahhu, terlebih sahih ataupun terlebih rajih berbanding dengan pendapat ulama yang kedua, kata ada sembahyang sunat selepas sembahyang raya ataupun sebelum raya. Haddatsana al-Husain bin Hurais Abu Ammar akhbarana Waqi'un an Aban bin Abdullah al-Bajali an Abi Bakr bin Hafs وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد
ولم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia juga keluar pada hari raya, sebelum semayang raya dan selepas semayang raya. Abdullah bin Umar juga tidak semayang sunat, dan dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ia. Maksudnya amalan dia nak kata menepati dengan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa, hadza hadithun hasanun sahihun. Babun fi khurujin nisa'i fil idaini. Bab berkaitan dengan kaum wanita keluar pada 2 hari raya untuk sembahyang raya dan mendengar nasihat khutbah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ahmad bin Mani'in akhbarana Hushaimun akhbarana Mansurun wa huwa ibn Zalana an ibn Sirina an Ummi Atiyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhrijul abkara wal awatiqa wa zawatil khuduri wal hujata fil idaini. Riwayat daripada Ummu Atiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan abkar, wanita-wanita yang muda, wal awatiqa, dan juga awatik jamak bagi atik al-mar'atu syabah, wanita-wanita yang baru lepas cukup umur, wazawatil khuduri, dan juga wanita-wanita yang menyembunyi di sebalik tabir. Maksudnya wanita-wanita duduk dengan hijab, dan juga hujjab, wanita-wanita uzur yang datang darah haid juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh keluar pergi musalla, tempat semayang raya, bukan di Masjid Nabawi, fil idaini, pada 2 hari raya. Fa ammal hujjatu fayatazilna al-musalla, wanita-wanita datang darah itu mereka mengasingkan diri daripada musalla, tempat sembahyang itu. Maksudnya mereka tidak masuk dalam kawasan tempat sembahyang itu, mereka duduk di belakang, di tepi-tepi. Wa yashhadna da'watal muslimina, dan mereka menghadiri, menyertai bersama dengan doa kaum muslimin. Jadi maksudnya walaupun wanita-wanita duduk dengan hijab, tidak keluar rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pergi juga musalla, tempat sembahyang raya. Dan wanita-wanita datang darah haid juga benarkan pergi tempat itu, tapi tidak bagi masuk tempat orang sembahyang tu, takut ganggu orang sembahyang. Dia duduk di luar tempat sembahyang ataupun di belakang, tunggu mau dengar nasihat khutbah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ihdahunna, salah seorang daripada kaum wanita kata, ya Rasulullah,
illam yakun laha jilbabun, jika wanita tidak mempunyai jilbab. Jilbab maksudnya kain balut, dan setengah kata jilbab ni izar dan rida, kain dan juga selendang, maksudnya untuk mengurung diri, tidak ada kain yang cukup. Kalau macam tu, wanita tu macam mana mau keluar pergi musalla? Bila tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, qala fal tu'riha ukhtuha min jilbabiha, maka hendaklah saudarinya bagi pinjam daripada jilbabnya. Maksudnya saudari bagi yang tidak mempunyai jilbab tu, kalau dia ada lebih bagi pinjam, kalau tidak ada lebih, kain jilbab dia besar, boleh kurung 2 orang sekali. Kalau begitu, guna satu kain jilbab besar tu untuk balut 2 orang pergi. Macam mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pergi juga sebagai menyambut kegembiraan hari raya, keluar daripada rumah, kemudian mendengar nasihat mau'izah daripada khutbah Rasulullah SAW, dan menyertai bersama dengan doa kaum muslimin. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة سيرين عن أم عطية بنحوه، أي بنحو الحديث المتقدم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. Sebahagian ulama mereka berpegang dengan hadis ni dan mengharuskan kaum wanita keluar ke tempat sembahyang 2 raya tu. Sebahagian ulama pula menganggap makruh. Wa ruwiya 'an Ibn al-Mubarak annahu qala akrahu al-yawm al-khuruj lin-nisa'i fil 'idain. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, tabi'i kibar, anak murid Imam Abu Hanifah, Abdullah bin Mubarak. Dia kata, aku tidak menyukai pada hari raya, 2 hari raya, keluar untuk kaum wanita itu. Maksudnya dia tidak setuju kaum wanita keluar musalla untuk sembahyang raya dan juga apa-apa sahaja amalan yang lain. Fa in abatil mar'atu illa an takhruja, jika wanita itu enggan, melainkan dia hendak juga keluar. Maksudnya kalau tidak benar wanita pergi di musalla di mana tempat sembahyang raya itu, dia tidak dengar larang pun dia mau pergi juga. Kalau begitu, Abdullah bin Mubarak kata, falya'zan laha zawjuha an takhruja fi atmariha wala tatazayyan
Kalau begitu wanita itu mau pergi sangat, mau pergi juga, suaminya izinkan dia, benarkan dia untuk dia keluar dalam pakaian yang buruk dia, atomar, maksudnya pakaian jamak bagi timrun, pakaian yang buruk, maknanya tidak pakai pakaian cantik, wala tatazayyan, dan juga wanita itu tidak berhias. Jadi untuk mengelak daripada fitnah, jangan pakai lawa-lawa dan jangan hias supaya tidak timbul fitnah. Fa in abad an takhruja kadzalika, jika wanita itu mau keluar begitu, maksudnya dia mau keluar dalam keadaan pakai pakaian elok, cantik, dan dia mau hias diri. Kalau begitu, falizawji ayyamna'aha 'anil khuruji, kewajiban bagi suami ialah dia menghalang, melarang dia, isteri dia tu daripada keluar ke medan sembahyang, tempat musalla tu. Wa yurwa an Aisyah qalat law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa'u, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa kaum wanita berlaku, lamana'ahunnal masjidah, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kaum wanita datang di masjid, kama muni'at nisa'u bani Israel, seperti mana kaum wanita dari kalangan Bani Israel dilarang datang ke masjid disebabkan timbul fitnah, dilarang. Jadi sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fitnah-fitnah yang banyak selepas daripada Rasulullah SAW wafat itu, kalaulah perkara-perkara itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan larang daripada kaum wanita datang di masjid. Jadi maksudnya Aisyah, dia tidak berapa galak kaum wanita keluar pergi ke masjid. Wa yurwa an Sufyan ats-Tsauri annahu kariha al-yawm al-khuruj lin-nisa'i ila al-'id. Sufyan Tsauri juga tidak berapa setuju kaum wanita keluar ke tempat sembahyang raya. Babu ma jaa fi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-'id fi tariqin wa ruju'ihi min tariqin akhar. Bab ini menceritakan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi ke tempat sembahyang raya pada satu jalan, dan kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada medan sembahyang raya min tariqin akhar, daripada jalan lain. Alah pergi jalan lain, bila balik guna jalan lain. Haddatsana Abdul A'la ibn Wasil ibn Abdul A'la al-Kufi wa Abu Zur'ah qala
أخبرنا محمد بن السلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره أي في غير الطريق الذي خرج فيه, selain daripada jalan dia keluar pergi ke tempat sembahyang raya, dia guna jalan lain ketika pulang daripada selesai sembahyang raya itu. Ulama bagi tahu hikmah Rasulullah SAW buat begitu. Tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi ada keberkatan jalan di jalan-jalan tu, dengan sebab Nabi SAW lalu berzikir dalam keadaan pergi mai. Jadi kalau guna satu jalan saja pergi balik, maknanya jalan itulah ada keberkatan. Jadi bila guna jalan lain pula, maknanya dua jalan, dua tempat ada keberkatan dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu pergi mai. Wa fil bab an Abdullah bin Umar wa Abi Rafi' قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث وهو قول الشافعي. Sebahagian ulama mereka menganggap mustahab bagi imam apabila imam keluar untuk sembahyang raya pada satu jalan, guna satu jalan, ay yarji'a fi ghairihi, pulang tu pada jalan lain sebagai menuruti perintah bagi hadis ini. Wa huwa qaul Syafi'i. Wa hadis Jabirin, hadis Jabir bin Abdullah yang riwayat oleh Abu Tumailah dan Yunus bin Muhammad, mereka riwayat daripada Fulaih bin Sulaiman. Sanad tu Imam Tirmizi kata hadis Jabir tu, hadis datang riwayat daripada Jabir bin Abdullah tu seolah-olah terlebih sahih, ay ka'annahu asahhu min hadis Abi Hurairah, seolah-olah hadis datang riwayat daripada Jabir datang dengan sanad sahabat yang riwayat tu adalah Jabir. Sanad tu, hadis Jabir tu dianggap terlebih sahih daripada hadis Abu Hurairah. Babun fil akli yaumal fitri qabla al-khuruj. Bab berkenaan dengan makan sesuatu pada hari raya puasa sebelum keluar sembahyang raya. Sebab sebulan dah puasa, hari raya ni hari untuk makan, minum dan yang gembira
dan juga hari itu tidak ada lagi menahan lapar. Jadi sebaik saja menjelang subuh sebelum pergi sembahyang raya tu afdal makan sesuatu, berbeza dengan hari raya haji. Kalau hari raya haji afdal seseorang tu tidak makan apa-apa di sembahyang raya haji dulu, kemudian segera sembelih binatang kurban tu. Bila dapat daging kurban tu, masak makan, makan tu dulu barulah makan lain. Itu afdal. Sebab raya haji ni selepas raya puasa 2 bulan lebih dah makan. Jadi pagi sekejap dia tidak makan apa-apa, menahan lapar, tidak menjadi susah dan akan dapat pahala afdal. Kalau dia tidak makan apa-apa sebelum sembahyang, makan selepas sembahyang. حدثنا الحسن بن الصباح البزار أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه, daripada ayahnya, ayah Abdullah, yaitu Buraidah al-Aslami kata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm al-fitr hatta yat'ama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya puasa, hari raya fitir, hatta yat'ama ay hatta yakula, sehingga dia makan, maknanya makan sesuatu, kemudian barulah pergi sembahyang raya. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan apa-apa waktu pagi sebelum sembahyang raya pada hari raya adha, raya haji, sehingga dia sembahyang raya tu, maksudnya hatta yusalliya ay hatta yarji'a. Maksudnya dalam riwayat lain ada sebut hatta yarji'a, dalam riwayat lain pula hatta yadha. Maksudnya Nabi SAW tidak makan apa-apa sebelum sembahyang raya haji. Selepas sembahyang raya haji barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, dan Nabi SAW makan daging kurban tu dulu selepas sembahyang. Wa fil babi an Ali wa Anas qala Abu Isa hadits Buraidah bin Khusayb al-Aslami haditsun gharibun, wa qala Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dia kata la a'rifu li Thawab bin Utbah ghaira hadzal hadits, aku tidak mengenali bagi Thawab bin Utbah, bagi rawi ini selain daripada hadis ni. Maksudnya Thawab bin Utbah hanya dia riwayat hadis ini. Faqad istahabba qaumun min ahli al-ilmi alla yakhruja yawm al-fitri hatta yat'ama shay'an wa yastahibbu lahu ay yuftira
ala tamarin wala yat'amu yaumal adha hatta yarji'a. Mustahab. Mustahab dia tu yuftira ay yakula, makan buah tamar pada hari raya fitir tu, dasarkan riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam makan buah kurma sebelum pergi sembahyang raya puasa, 3 ataupun 5 ataupun 9 biji buah kurma, 7, 3, 5, 7. Wala yat'amu yaumal adha hatta yarji'a. Raya haji Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan apa-apa sehingga kembali daripada sembahyang raya itu. Haddatsana Qutaibah wa akhbarana Hushaimun an Muhammad ibn Ishaq an Hafs ibn Ubaidillah ibn Anas an Anas ibn Malik أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر. Riwayat daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan buah tamar pada hari raya fitir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat sembahyang musalla. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Dalam hadis ni, dalam sanad bagi hadis ni, Imam Tirmizi kata hasan lagi sahih. Tapi kalau kita tengok dalam sanad tu siapa ada, ya, Muhammad bin Ishaq, rawi yang mana ramai orang sekarang bawa cerita dia, kata cenderung Syiah menyamar masuk dalam kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tujuan nak merasakan pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Banyak cerita-cerita orang bawa seolah-olah hadis yang datang dengan sanad yang ada Muhammad bin Ishaq tu, dan seorang tak boleh terima sampai begitu. Tapi kita tengok di sini dalam sanad Qutaibah tu ada Muhammad bin Ishaq. Imam Bukhari, Imam Tirmizi dia hukum sahih hasan. Ramai orang kata tidak boleh ambil riwayat daripada dia. Setengah orang sekarang pun ada kata selepas dia cerita macam-macam keadaan Muhammad bin Ishaq tu, dia kata kalau saya tak mau hadis datang sanad ada Muhammad bin Ishaq tu, seolah-olah dia tu
lebih cermat daripada Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim pun riwayat juga hadis datang dengan sanad yang ada Muhammad bin Ishaq itu kira hadis sahih, sahih Muslim, tidak menjadi masalah pun. Jadi kita perlu faham di sini yang menerima riwayat hadis ni, imam-imam muhaddisin ni, mereka memandang kepada hifz dan adl, hafazan, ingatan rawi, dan juga siqah rawi. Kalau rawi itu ingatan kuat dan siqah, walaupun rawi itu tidak berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menerima hadis daripada rawi itu. Jadi maksudnya imam-imam muhaddisin mengambil kira hifz, ingatan dan adal siqahnya rawi itu untuk menerima satu-satu riwayat itu, bukan memandang kepada mazhab dia, yakni Syiah ke, Mu'tazilah ke, Murji'ah ke, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ke, itu mereka tidak kira. Kalau nak kira pun mereka ada buat syarat-syarat untuk menerima rawi-rawi seperti itu. Dalam kitab Bukhari pun ada juga Imam Bukhari jadikan satu tajuk bab dengan satu hadis, tapi tidak masukkan sanad bagi hadis itu. Ambil hadis itu, jadikan terjematul bab dengan hadis. Ulama muhaddisin cari mana sanad bagi hadis itu. Hadis yang Imam Bukhari jadikan terjematul bab itu, akhirnya jumpa dalam kitab Musnad Ahmad dan juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis itu dengan sanad yang dalam sanad itu ada Muhammad bin Ishaq itu. Kalau kira riwayat daripada Muhammad bin Ishaq itu langsung tak boleh terima. Imam Bukhari lah dulu sekali tak terima itu. Sebab Imam Bukhari syarat dia nak terima daripada seseorang rawi itu memang ketat. Itu pun dia boleh terima. Imam Bukhari sendiri kata Imam Ibn Ishaq ni Imamul Hadis, dia terima. Itulah perlu kita ambil kira semua tu, walaupun dah ada kaedah-kaedah. Kalau jarah tu bertentangan dengan ta'dil, mesti dulukan jarah. Walaupun begitu masih ada lagi kaedah-kaedah lain, imam-imam kaji, kemudian mereka terima. Jadi Imam Tirmizi pun begitu juga. Di sisi dia Muhammad bin Ishaq ni bukan rawi bermasalah bagi dia. Jadi banyak tempat Imam Tirmizi menghukum sahih, hasan bagi hadis yang datang dengan sanad yang ada Muhammad bin Ishaq tu. Abwabus Safari, panjang juga, kita sambung dah insyaAllah, dan sambung
selepas 2 minggu, insyaAllah minggu depan dan seminggu lagi. Jadi dua kali sinilah cuti, minggu depan dan minggu sekali lagi.